Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terkasih. Pagi. Apa kabar? Baik. 早安，弟兄姐妹们，大家好。 Begitu pula dengan Bapak-bapak Ibu-ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur dan dapat berkumpul kembali pada hari ini untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. 也是通过网络的弟兄姐妹能够来聚会，一起聚会，来思想主的话。 Mari kita mulai kebaktian ini dengan pujian Jalingsung 我们开始唱诗 yang ada di halaman depan nomor 加领颂前面的第17首。 17. Bapak itu belum dikasih buku. 第17首前面的。 Memuji Tuhan dengan pujian nomor 5. 我们要唱一首歌，第5首。我的神，我要敬拜你。 Allahku, ku mau sembahmu. It's
祷告。 Bapa kami yang ada di surga, kami mau bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang selalu menjaga kami, Engkaulah yang selalu melimpahkan kami kesehatan dan juga bersukacita hati kami yang selalu merindukan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul kembali, baik yang hadir pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah. Kami mau memuji Engkau, kami mau belajar firman-Mu, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kebaktian ini. Amin. Amin. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 14. 上帝是我们的避难所。还没有知道之前，我们唱一首歌，这四首，第四首，上帝是我们的避难所。 我们预备心来听，师母巧慧的正道，水翻译啊，师母给他翻译。 Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali ya melihat saudara pagi-pagi sudah datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Dia. 很高兴看到你们大家一大早就到教会来敬拜神。 Saya melihat adanya semangat untuk melayani Tuhan ya. Sebelum dimulai juga tadi ada latihan ujian yang akan dipersembahkan di panti gereja ya. 看见你们大家都很有魄力，还没有聚会之前，你们还有练习诗班，要在主日去养老院去侍奉。 Ketika melihat saudara, saya juga turut bersuka cita dan ikut semangat.
我看到你们呢，我也是被感染了，要有魄力。 Ya, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai persekutuan kita pada hari ini. 我们还没有听到之前，先祷告。 Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang menjadikan kami anak-anak-Mu, dikasihi dan disayang oleh Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau juga boleh memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh datang menyembah Engkau, memuji-muji akan kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Ini merupakan berkat terbesar dalam hidup kami, ya Allah. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami saat ini mau datang menyembah Engkau, memuji nama Tuhan yang mulia, mendengarkan firman-Mu yang kembali boleh mengajarkan kami bagaimana kami menjalani akan kehidupan kami di dalam dunia ini. Kiranya Engkau menolong kami, diberikan hikmat, bijaksana, memberikan kami pengertian, supaya kami boleh sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Kami sadar walaupun kami sudah lanjut usia, tetapi kalau Tuhan memberikan kami kekuatan, kami pasti masih bisa hidup menjalankan setiap kebenaran firman-Nya. Dengarkan doa kami Tuhan, berkati kedua hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, sehingga dapat melayani Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Amin. Amin. Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka Injil Matius pasalnya yang ke-11. 弟兄姐妹，我们打开马太福音第11章。 Ayat yang ke-29.第29节。 Matius pasal yang ke-11 ayat 29. 马太福音11章29节。 Nah, kalau sudah menemukannya, mari kita membacakannya dalam bahasa Indonesia. Yang bisa berbahasa Indonesia membacakannya bersama-sama dengan saya. Yang bisa berbahasa Mandarin membacakannya bersama-sama dengan Semulita. Ya, 用英文的跟师母一起来念，华文的跟我一起念。 ya, 1, 2, 3. Pikulahu yang pasang dan berjalan padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan juga makan mendapat ketenangan. 我心里柔和谦卑，你们你们当当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。 Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang besar yang bernama Adil Murray. 弟兄姐妹们，有一位出名的牧师叫做Edwin Murray。 Ya, dia hidup di abad yang lalu. 他是出生在上个世纪。 Dia menulis sebuah buku tentang kerendahan hati. 他写了一本书，名叫《谦虚的心》。 Dia ingin menginspirasi dan memotivasi orang bagaimana menjalani kehidupan yang rendah hati dalam dunia ini. 他启发很多人在世上要有一个谦卑的心。 Dalam buku itu ada seorang yang bernama Winky Fredney. 在那本书上有一个人物叫做 Winky。 Dalam kata sambutannya untuk buku itu mengatakan, 他在这本书的前言这样说， bahwa kerendahan hati masih merupakan salah satu kebutuhan terbesar dalam zaman kita. 谦虚的心呢，在我们这个世界上是成为其中一个很重要的东西。 Saudara, begitu banyak buku yang membahas tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan sukses. 很多的书都写一些关于我们如何的成功， Bagaimana hidup diberkati oleh Tuhan, 我们如何能被上帝祝福， dan masih banyak lagi. 还有很多很多。 Tetapi sangat sedikit sekali yang menempatkan kerendahan hati 但是很少人把这个谦虚的心
sebagai syarat untuk mencapai kesuksesan sejati. 以谦卑的心来达到这个成功。 Kerendahan hati seharusnya menjadi tujuan dan sasaran dalam hidup kekristenan kita. 其实谦虚的心呢，是应该我们基督徒要成为，是我们一个目标。 Sebab itulah kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang 因为 sejati. 这是我们得到真正的祝福、真正的幸福的一个秘诀。 Saudara, selama 1 bulan ini, 在这个月里面， apa tema kita di dalam persekutuan KUI ini? 我们的家庭团契的主题是什么呢？ 谦卑。 Ya, belajar tentang rendah hati. Apakah mudah mengaplikasikan bagian firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari? 我们所定的主题就是谦卑，我们是否实践在我们的生活中呢？ Sudah 4 kali berturut-turut kita mendengarkan firman Tuhan tentang kerendahan hati. 我们连续4个星期，我们都一直来讨论这个关于谦卑的问题。 Apakah kita sudah mempraktekkannya di dalam hidup kita 我们是 sehari-hari? 否在生活上已经实践出来了呢？ Sudah, saudara? Berusaha. Ya jujur ya, berusaha. Tepat sekali jawabannya. 是的，我们尽量。 Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang berbahagia bukan orang yang hanya mendengar dan mengerti saja. 一个有福的人呢，不只是听了而已， Tapi orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. 但是是真正的把它实行在我们的生活上的人。 Bagi saya secara pribadi, hidup dalam kerendahan hati bukanlah hal yang mudah. 对于我来说呢，有谦卑的心呢，不是一个简单的事。 Di dalam diri saya masih ada begitu banyak bibit-bibit kesombongan. 在我身上还有许多的那个骄傲的种子。 Setiap kali berrelasi dengan teman-teman yang lain, saya juga harus selalu ingat bagaimana harus bersikap rendah hati. 在我跟其他朋友在交流的时候，提醒我要如何的谦卑。 Karena kalau saya tidak hati-hati, saya seringkali terjatuh ke dalam dosa yang namanya dosa kesombongan. 如果我不谨慎的话呢，我很容易跌入这个骄傲的态度。 Saudara, saya senang sekali ketika saya masuk ke ruangan ini, ada yang mengatakan selamat pagi, selamat melayani. 当我进到这个会所的时候呢，我很高兴听到有人说，侍奉愉快，早上好。 Saya senang disanjung dan diperhatikan. 我很高兴，因为我被关心、被关注。 Ada yang melihat saya belum mempunyai buku nyanyian, kemudian mereka membawa dan menawarkannya kepada saya. 有人看到我还没有拿到诗歌本，他们就递给我。 Inilah perhatian-perhatian bukti bahwa saudara mulai belajar bagaimana menjadi orang yang rendah. 从这里我们可以看到，弟兄姐妹们已经开始学习如何的谦卑的对待人。 Saudara, mungkin saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kerendahan hati. 虽然我可以在讲台上传讲关于谦卑的心， Namun belum tentu saya bisa melakukan kerendahan hati ini dengan baik di dalam hidup saya. 但是呢，在我的生活中不一定我能够好好的实行这个有谦卑的心。 Saudara, di masa-masa prapaskah ini, 在这个大灾期间， setiap hari Kamis kami mengadakan doa puasa. 每个星期四我们都有禁食祷告。 Jadi sebelum memulai persekutuan, kami ada doa, ada makan bersama jam 6.30, kemudian jam 7 baru dimulai persekutuan. 还没有聚会之前呢，我们一起用餐，就是6点半，然后7点我们就准时进入祷告会。 Dalam kebersamaan ini kami makan bersama-sama dengan sukacita. 在这个团契的当中，我们一起来用餐。 Kemudian
Saya juga ketika saya duduk makan, ada seorang melihat saya belum mengambil minuman dan mereka mengambil minuman itu untuk saya. 我们在吃的时候，有人看到我还没有水，他就帮我拿了一杯水。 Walaupun hanya pelayanan yang sifatnya mungkin sederhana, 虽然看起来是小小的一个动作， namun hati saya dipenuhi dengan sukacita. 但是我的心充满了喜乐。 Tapi tidak lama kemudian ada seorang jemaat datang kepada saya. 但是不久后呢，有一位姐妹过来， Dia datang dan berkata, 她对我说 "Semu, minggu depan semu masak ya." 她说师母，下个星期四，师母要煮哦。 Dan mendengar itu hati saya langsung gak enak. Saya merasa diperintah gitu oleh dia. 我听了之后，心里感觉很不舒服，因为我觉得她好像在命令我。 Ya, jadi saya maunya dilayani, tapi ketika saya dipanggil untuk melayani, saya merasa kok kamu siapa kamu kok bisa merintah-perintah saya untuk masak. 当人家服侍我的时候，我很高兴；但是当有人要求我服侍的时候，我就感觉到为什么你来命令我呢？ Karena bukankah 2 minggu yang lalu saya sudah masak? 岂不是2个星期前我已经煮过了？ Saudara, sebenarnya Jamie ini tidak salah. Yang salah adalah diri saya. 其实这位姐妹她没有错，错在我， Karena saya tidak punya kerendahan hati. 因为我没有谦卑的心。 Bukankah ketika saya dipanggil melayani ini merupakan suatu berkat dan sukacita yang tersendiri? 岂不是当我被要求来服侍的时候，这是一个很好的机会？ Kenapa harus marah? Kenapa harus tersinggung? 为什么我必须生气？为什么会感觉到受伤害呢？ Saudara, saya menemukan bahwa masih ada bibit-bibit kesombongan di dalam hati saya yang masih belum dipangkas habis. 我就发觉，原来在我的里头呢，仍然有那个骄傲的种子还没有完全的被剪除。 Saya masih harus belajar sampai hari ini bagaimana menjadi orang yang rendah hati. 直到今天，我仍然要学习如何成为一个谦卑的人。 Saudara, kepada siapa kita dapat belajar rendah hati? 我们能够向谁学习有谦卑的心呢？ Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 29 yang baru kita baca tadi. 主耶稣在马太福音第11章， Tuhan mengatakan, belajarlah padaku. 主耶稣说：“你们要学像我， Belajarlah padaku. 你们要学我的样式， Karena aku lemah lembut dan rendah hati. 因为我心里柔和谦卑。” Tuhan sendiri yang menyatakan karakternya bahwa dia adalah seorang yang lemah lembut dan rendah hati. 他已经向我们显明了，他是一个心里柔和谦卑的人。 Yesus merupakan teladan utama kita dalam mempelajari hidup dalam kerendahan hati. 我们在学习有谦卑的心，主耶稣已经教导了我们，他是我们的模范。 Selama hidupnya di dalam dunia ini, 他在这个世界上， Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa. 他一致谦卑，还有顺服在上帝面前。 Oleh karena itu pelayanannya membawa pengaruh yang begitu besar dan tidak dapat tertandingi oleh siapapun manusia yang pernah hidup di dunia ini. 所以他的服事呢是空前没有，以后也没有这样的人。 Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, 当人类落在罪恶当中， maka dunia ini sudah dikuasai oleh kesombongan dan keangkuhan hidup. 世界已经陷入那个骄傲、狂傲的态度。 Yesus datang dengan bersenjatakan kerendahan hati untuk mengalahkan dan menaklukkan kesombongan tersebut. 主耶稣已经穿上那个谦卑柔和的心，来打败世界的一切的恶行。
Kesombongan hanya dapat ditaklukkan oleh kerendahan hati. 骄傲的心只能以谦卑的心能够打败骄傲的心。 Walaupun Tuhan Yesus merupakan anak raja di atas segala raja, 虽然主耶稣是万王之王的儿子， Tuhan di atas segala Tuhan, 万主之主， namun Dia memilih untuk lahir di sebuah kandang yang indah. 但是他选择出生在一个很简陋的马槽。 Dia satu-satunya orang yang dapat menentukan atau memilih tempat di mana dia dilahirkan. 只有他唯一能够选择他要出生在哪里。 Dia tidak memilih dilahirkan di istana raja yang megah 他不是出生在豪华的宫殿， atau di hotel yang penuh dengan fasilitas. 或者是很多设备的那个高级的饭店。 Tapi dia memilih dilahirkan di sebuah kandang yang indah. 但是他选择出生在一个卑微的马槽。 Lalu dia juga memilih dilahirkan sebagai anak tukang kayu yang mana bukan pekerjaan yang terhormat. 然后他又选择出生在一个木匠的家庭，那个是他的那个职业是不被看好的。 Pada masa-masa terakhir dalam hidupnya, 在他最后的一段日子， Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang kerelaannya untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. 他替门徒们洗脚，是要表示愿意谦卑自己来服侍别人。 Yesus berkata kepada murid-muridnya, 主耶稣对门徒说 sebagaimana saya membasuh kakimu,：“ 我如何替你们洗脚， demikianlah kamu juga harus saling melayani dan merendahkan hati. 你们也必须彼此洗脚，彼此服侍。” Saudara, ketika kita melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus yang merendahkan diri, 当我们看到主耶稣那个谦卑的态度、谦卑的心， apakah kita tidak malu kalau kita masih hidup di dalam kesombongan dan keangkuhan? 难道我们不觉得很惭愧吗？我们仍然活在骄傲当中。 Saudara, saya pernah menjadi guru di sekolah metodis Lubuk Pakam sebelum saya masuk sekolah teologi. 弟兄姐妹们，当我还没有去读神学的时候，我在一所卢布巴冈的学校工作。 Saya mengajar di taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar. 我教幼儿园跟小学。 Sebuah sekolah yang cukup besar dengan jumlah murid hampir 1.500 orang. 这所学校呢也是够大的，它有大约1500个学生。 Sekolah ini merupakan sekolah yang cukup mapan dan disertai dengan fasilitas yang memadai. 这所学校呢，他们的设备差不多很好。 Ada poster, ada satpam, ada supir yang menunjang operasional sekolah tersebut. 有保安，有那个管理的人员，还有其他的一些设施都很好。 Suatu hari saya diminta untuk merintis sebuah sekolah yang baru. 有一天，他们要求我去建立一所学校。 Karena sekolah yang baru pasti beda dengan sekolah yang sudah mapan. 因为新的学校当然比不上已经很好的那个学校， Ya, di mana fasilitas semuanya sudah lengkap. 那些旧的学校呢，他们的一切设备都是很齐全的。 Di sekolah yang baru kami memberikan fasilitas antar jemput untuk menarik murid-murid yang baru. 在新的学校呢，我们就要去接送孩子。 Mobil dan supir sudah tersedia, 车子有了，司机有了， tetapi tidak ada kernet untuk antar jemput anak-anak. 但是没有那些助手没有助手去帮忙去看这些孩子。 Juga belum ada poster untuk membersihkan kelas maupun membersihkan kamar mandi. 也没有那些清洁工来
去打扫那个卧室、浴室，还有那些其他里杂杂的。 Lalu siapa yang mau menyapu dan membersihkan kamar mandi dan sebagainya? 那是谁？他们愿意去洗刷那些卫生间呢？ Siapa yang mau mengantar, menjemput dan mengembalikan anak-anak setelah mereka usai belajar? 那谁要去陪同那些接送的孩子呢？ Saudara, posisi saya pada waktu itu sebagai kepala sekolah. 当时我是一个校长， Merangkap bendahara, juga merangkap sekretaris. 兼职财政，也兼职秘书。 Apakah saya juga harus merangkap kernet dan juga merangkap poster? 是不是我也必须去做那些助手的工作，还有去打扫的工作呢？ Apakah setiap hari saya harus pergi menjemput dan membawa anak-anak dan mengembalikan mereka? 我是不是每天必须去接送孩子呢？ Apakah saya juga harus menyapu kelas dan bersihkan kamar mandi dan sebagainya? 是不是我必须每天要打扫课室，然后我要去洗刷卫生间呢？ Saudara, puji Tuhan, walaupun pada waktu itu saya baru menjadi orang yang baru percaya kepada Yesus Kristus. 但是感谢主，弟兄姐妹们，虽然当时我刚刚信主， Namun pemahaman saya tentang Kristus yang merendahkan hati, 但是呢，我效法主耶稣那个谦卑的心， bagaimana dia membasuh kaki murid-muridnya, 主耶稣如何替门徒们洗脚， itulah yang mendorong saya untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang tanda kutip tidak seharusnya saya lakukan. 但是呢，那个推动我去做这些工作，虽然这些不是应该我做的。 Ya, tiap pagi saya menjemput anak-anak dan mengembalikan mereka setelah selesai belajar. 我每天早上去接孩子，然后完了我就送他们回家。 Habis mengantar anak-anak saya kembali ke sekolah, 送了他们回去之后，我回到学校， membersihkan kelas dan juga membersihkan kamar mandi. 我就打扫课室，然后去洗刷卫生间。 Saya melakukannya semua ini. Saya juga melakukannya sampai ditemukan seorang kernek dan juga seorang poster. 我不断的这样做，直到我们找到那个员工。 Saya melakukan semua ini bukan karena terpaksa. 我做这些不是因为被迫这样做， Tapi saya melakukannya dengan penuh sukacita karena saya melihat bagaimana teladan Kristus yang telah diberikan kepada saya. 但是呢，我以喜乐的心去做这一切，因为我看到了主耶稣，他成为我的模范。 Bagaimana dia merendahkan diri selama hidupnya di dalam dunia ini. 他在世上的时候，他如何的显明了他的谦卑， Guna menyelamatkan orang-orang yang berdosa. 为了要拯救我们这些罪人。 Pertanyaannya adalah, pantaskah saya meninggikan diri setelah hidup saya ditebus olehnya? 问题是，我已经被救赎了，我还可以骄傲吗？ Peristiwa ini telah berlalu 30 tahun yang silam. 这个事情已经经过了大约30多年。 Lalu, lantas apakah saya sudah lulus menjadi orang yang rendah hati? 但是，是不是我已经成功的成为一个有谦卑的心的人呢？ Bagi saya, pelajaran tentang kerendahan hati adalah pelajaran seumur hidup. 对于我来说，谦卑的心是我们一生当中所要学习的功课。 Dan sampai hari ini, saya masih belum lulus menjadi orang yang rendah hati. 直到今天，我感觉我还不是完全的成功成为一个谦卑的人。 Seringkali saya menemukan diri saya menjadi orang yang begitu sombong dan angkuh. 我常常发觉，我还是有很多骄傲的地方， Tapi saya terus belajar 但是我要继续的学习， dari Sang Maha Guru saya, yaitu Yesus Kristus, 是向我伟大的老师主 Bagaimana 耶稣学习， menjadi orang yang rendah.
如何成为一个有谦卑的心的人。 Saudara, Tuhan menjanjikan ada upah bagi orang yang hidupnya rendah. 主耶稣告诉我们，对那些谦卑的人有奖赏。 Ya, yang pertama, upah terbesar dalam kerendahan hati adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. 最大的赏赐是我们能够像主耶稣。 Bukan dari dalam hidup kita menginginkan bagaimana menjadi orang yang dapat menyerupai Kristus di dalam hidup kita. 是不是我们在生活当中，我们很愿意效法耶稣呢？ Menyerupai kasih-Nya, 就是效法他的爱， menyerupai kerendahan hatinya, 就像他的谦卑的心， menyerupai kelemah lembutannya, 还有像他的柔和， dan juga menyerupai kesabaran dan lain sebagainya. 还有学像他的忍耐。 Saudara sekalian, Tuhan sendiri mengatakan bahwa karakternya adalah rendah hati dan lemah lembut. 圣经告诉我们，他的品性就是柔和谦卑。 Kalau kita mau mengenakan kerendahan hati dan lemah lembut, kita dapat menjadi orang yang menyerupai Dia. 如果我们也有柔和谦卑的心，我们就是像是耶稣的人。 Yang kedua, kita akan ditinggikan. 第二，我们要被高举。 Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 menyatakan, 在彼得前书第5章第1节是第6节。 karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. 所以你们要自卑，伏在神大能的手下，到了时候，他必叫你们升高。 Saudara, syarat untuk mendapatkan peninggian dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. 我们要被上帝升高的条件，就是我们必须有谦卑的心。 Bila kita hidup dalam kerelaan untuk tidak dikenal dan melayani orang lain, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. 如果我们愿意接受我们不被重视，那么我们的上帝到的时候，他会叫我们升高。 Peninggian yang sejati datang dari Tuhan, bukan dari manusia. 我们被高举不是从人而来，而是从上帝而来。 Bila Tuhan sendiri yang mempromosikan kita atau bila Tuhan yang meninggikan kita, maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi. 如果上帝要高举我们，没有一个人能够阻碍的。 Selain itu, yang ketiga, selain hidup dalam kerendahan hati, 除了有谦卑的心， juga akan membuat hidup kita berhasil dan dipenuhi berkat. 那么我们就会成功，我们的生活就得到很多的祝福。 Saudara mau hidup dalam keberhasilan dan dipenuhi oleh berkat? 我们是不是要成为一个成功的人，然后充满了福气呢？ Kenakanlah kerendahan hati. 我们要穿上谦 Karena di dalam Mazmur 37 ayat 11 di sana dikatakan, 因为在诗篇37篇这么说， tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. 37 ayat 11. 诗篇37篇11节说，但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。 Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah limpah. 但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。 Saudara, di sini dikatakan bahwa orang yang rendah hati akan mendapatkan berkat dari Tuhan. 这里告诉我们，一个谦卑的人呢，得到上帝的祝福， Akan ada sukacita sejati 有真正的喜乐， dan kesejahteraan yang melimpah-limpah di dalam hidup kita. 然后我们的日子，我们的生命充满了平安。 Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menanggalkan segala kesombongan, kecongkakan, dan keangkuhan dalam hidup kita. 所以我们要放下我们的骄傲、狂傲的心， Kenakanlah kerendahan hati, 我们要穿上谦卑， maka kita akan diberkati dengan luar biasa.
那么上帝会大大的赐福我们。 Saudara, cara-cara untuk merendahkan diri. 我们有谦卑的态度。 Yang pertama, harus berani menerima kritikan. 就是我们愿意接受别人的批评。 Saudara suka dikritik? 你们常常被批评吗？ Kalau saya kurang suka, saudara. 我不喜欢。 Ya, walaupun kritik itu ada baiknya untuk membangun kehidupan kita yang lebih baik. 虽然那些批评对我来说是激发我们要变得更好， Tapi pada prinsipnya saya tidak suka dikritik. 但原则上我是不喜欢被批评的人。 Nah, oleh karena itu saya harus belajar supaya siap dikritik oleh orang lain. 所以我要学习，我要预备好自己被人家批评。 Saudara, di dalam pelayanan komisi wanita yang saya layani, 在我服侍的这个姐妹团契， saya masih menemukan banyak orang yang tidak siap untuk dikritik. 我还有发觉到有很多人，他们根本就没有预备好自己被批评。 Di dalam demo masak ataupun di dalam lomba masak, 在烹饪比赛的时候， di sana terlihat siapakah orang yang siap untuk dikritik dan siapa orang yang tidak siap untuk dikritik. 那个时候我们就能够很清楚看到有谁已经预备好被批评，有谁没有准备好心被批评。 Kadang-kala masalah kecil saja bisa membuat mereka itu bertengkar. 有时候呢，只有一点点的小事就能够造成他们争吵。 Gara-gara orang memberikan masukan bahwa makanan yang dibuatnya itu terlalu asin atau terlalu manis. Ya, dengan perkataan yang sederhana aja bisa membuat dia marah begitu rupa. 只有简单的一句话，有人说：“哎，你的这个东西太咸一点”，就能够造成他不高兴，就能够争吵起来。 Dia tidak siap untuk dikritik. 他没有预备好心被， Dia tidak siap untuk hidup dalam kerendahan hati. 他没有预备好能够学习有谦卑的心。 Oleh karena itu, walaupun kita yang sering kali sudah mendengarkan khotbah tentang kerendahan hati, kita juga harus waspada, jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa tersebut. 虽然我们已经听了很多关于谦卑的心的教导，但是呢，我们要非常的谨慎。 Yang kedua adalah menawarkan diri untuk melakukan tugas-tugas kasar. 第二，我们要自动的去做那些比较出众的工作，就是比较卑微的工作。 Ya, biasanya kita hanya mau mengerjakan hal-hal yang gampang, hal-hal yang enak ya. 通常呢，我们是比较喜欢做那些比较工作比较好的啦，或者是比较容易的。 Tugas-tugas kasar kita serahkan kepada orang lain. 比较难的工作，我们就交给别人。 Kita tidak mau menyentuhnya, atau kita tidak mau mengerjakannya. 我们根本就不要去动它。 Kalau kita mau menjadi orang yang rendah hati, kita harus berani menawarkan diri untuk melakukan tugas-tugas yang dalam tanda kutip itu adalah tugas yang kasar. 如果我们是一个真正谦卑的人，我们就要自动的去做那些看起来不是太体面的工作。 Yang ketiga, mengekspresikan rasa terima kasih. 第三就是表示我们的感谢。 Kalau ada seorang yang telah berbuat sesuatu untuk kita, janganlah kita segan-segan untuk menyatakan rasa terima kasih kita kepada mereka. 如果有人对我们做一些事情呢，我们不要去去拒绝，或者是不向他们感恩。 Yang keempat, memuji dan menghormati orang lain. 第三，我们要尊重人，称赞人。 Kalau ada sesuatu yang dilakukan orang lain bagi kita, janganlah kita sungkan-sungkan untuk memberikan pujian dan penghormatan kita kepada mereka. 如果有人对我们做一些好的事情呢，我们不要吝啬的去向他们道谢。 Yang kelima, meminta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan.
然后呢，我们如果做错了，我们要认错。 Kalau kita melakukan kesalahan, jangan pernah merasa diri benar kemudian tidak mau melakukan atau meminta maaf. 当我们做错了事情，不要自以为是，然后不向人道歉。 Kalau kita melakukan kesalahan, 如果我们做错事， minta maaflah. 我们要认错， Itu adalah tanda yang kita orang yang rendah. 那表示我们是一个谦卑的人。 Kiranya Tuhan menolong kita semua. 愿上帝帮助我们大家。 Setelah pelajaran tentang kerendahan hati selama 1 bulan, 我们在这个月里面已经学习了这个有关谦卑， boleh mengasah karakter kita, 能够去塑造我们的品格， menjadi orang yang rendah hati. 成为一个谦卑的人， Supaya komunitas kita menjadi komunitas yang dicintai. 以致我们这个团契呢成为一个爱的团契， Komunitas yang disukai oleh orang banyak. 这个团契成为很多人喜欢的团契。 Ya, ketika mereka masuk dan berelasi dengan kita, 当他们来到我们当中，与我们有交流的时候， mereka boleh mendapatkan kita sebagai orang yang murah hati. 他们能够发觉我们是有慈悲的心。 Dengan demikian mereka akan betah untuk tinggal dan bersekutu bersama-sama dengan kita. 以致他们就很愿意在我们当中跟我们一起来团契学习。 Saudara, saya tidak mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan atau hal yang mudah untuk kita lakukan. 弟兄姐妹们，我不是说这是一件很容易的事， Ini adalah pelajaran seumur hidup kita. 这是我们一生所要学的功课。 Mintalah pertolongan daripada Tuhan 我们要求上帝的帮助， dan belajarlah daripadanya. 我们要向他学习。 Maka pasti Tuhan akan menolong kita. 相信上帝一定会帮助我 Tuhan 们。 pasti akan mengikis karakter-karakter yang buruk di dalam diri kita dan memberikan kita karakter yang baik. 上帝一定能够让我们能够成功学像他， Sehingga hidup kita menyerupai Dia dan memuliakan. 那么我们的生活就是像是主耶稣，然后荣耀他的名。 Tuhan kiranya menolong kita semua. 愿上帝帮助我们。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Minta kesediaan penatua saya memimpin doa untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. 我们祷告，慈悲爱能天的父上帝，主我们满心感谢。今天早上再次给我们有机会，主来参加我们家庭团契。在家庭团契，主我们听到主你的使女巧美传道所说的这个道理，跟上帝主让我们实在要学习谦卑。我们知道多少时候，主我们是那么的骄傲，我们不喜欢接受别人的批评。跟上帝，主让我们今天听了主你的道，让我们谦卑，让我们学习成为一个谦卑的人。跟上帝，我们继续恭敬的把家庭团契全美的道路简单的交托。主让我们每个家庭团契的弟兄姐妹们，今天再一次的从主你的话语有所得着。以下的时间，我们恭敬的交托，祈求感谢祷告，奉靠主耶稣圣名所求的，阿门。 Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada saudara. Terima kasih semua Pak Syamei untuk firman-Nya dan semua Rita untuk perterjemahannya. Tuhan Yesus berkati. 谢谢小妹讲到正道，也谢谢师母推导翻译，上帝祝福。
Kita jalankan persembahan dengan pujian nomor 12. 我们要收贡献，我们要唱第12首歌，第12首。上帝是我的避难所。不是立身先听的。对不起，第12首，一生先给你，请出现姐妹。12. 第12首， Hidupku bagimu. 一生先给你。Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalankan persembahan. Biarlah segala persembahan yang dikumpulkan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk semuanya yang berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang melebihi dari apa yang kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Lydia. 有请李牧师代祷。 Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah. Kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, dan kami boleh berdoa syafaat. Kami memohon Tuhan memberkati semua Chome yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan juga Pendeta Yones yang mendampingi. Tuhan memberkati mereka, dan juga semua Rita yang sudah menerjemahkannya, dan juga Pak Tukiran yang telah menampingi. Tuhan memberkati pelayanan mereka, memberikan mereka kesehatan yang baik, memberikan mereka sukacita, damai sejahtera selama melayani Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada Paduan Suara Cialing Komisi Usia Indah.
yang pada minggu ini akan melayani di Panti Wirda Hana. Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik. Juga berkati pelayanan dari Bu Mary Chandra, Lause Meme dan hambamu yang akan khotbah, Lause Meme yang akan pianis, dan juga Bu Mary sebagai sebagai liturgos, Pak Saiman sebagai majelis pendamping, dan teman-teman yang lain. Tuhan berkati pelayanan kami. Tolong kami dapat mempersiapkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk oma opa yang ada di panti. Engkau juga memberi mereka kesehatan yang baik, hati yang damai, sejahtera dan sukacita. Juga Bu Desi dan Bu Mong Yun yang ada di panti. Tuhan juga memberkati mereka dan kami bersukacita nanti hari Minggu kami boleh berjumpa kembali. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk Ibu Jili Wibowo, yaitu Wenlan, yang sebelumnya sangat tekun ibadah di KUI, ya Komisi Usia Indah dan juga Kebaktian Umum. Namun karena hari Sabtu yang lalu dia jatuh dan perlu dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Mohon belas kasih Tuhan, jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, Tuhan yang memberi kesembuhan, kesehatan padanya. Anak-anaknya yang bergantian untuk menungguinya, Tuhan juga menjaga, memelihara kesehatan mereka. Juga segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupi. Tuhan, kami juga mengingat beberapa teman kami hari ini tidak hadir karena mereka sedang berlibur di luar negeri. Tuhan juga menyertai mereka, memberkati mereka. Kami juga mengingat di antara kami ada Ibu Meye, besok juga akan berangkat ke Belitung. Tuhan juga menyertai perjalanannya dengan selamat tiba di tempat dan menjalankan tugasnya di sana dan boleh pulang dengan selamat dan akan berkumpul kembali dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami sepanjang bulan ini, yaitu tentang rendah hati. Kami manusia yang sangat lemah, seringkali kami gagal. Namun kami mau berusaha, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang yang tidak sombong tetapi rendah hati. Orang yang rendah hati berkenan di hati Tuhan, dan di mana-mana dia berada juga berkenan kepada sesama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa depan GKI Kanaan, masa depan Komisi Usia Indah ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang terus memberkati. Saudara-saudari kami yang tidak ikut, mereka juga akan setia beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian pagi hari ini, kita memuji Tuhan kembali dengan pujian 27. Silakan berdiri ya. 我们再唱一首歌，第27首，请大家参与。我今天为你祝福，我今天为你祝福， setiap hari turut diberkati. Setelah itu lanjut dengan doa Bapa kami ya. 接下来我们要念主祷文。在
盛开，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Silakan duduk. 请坐。 Kebaktian pada pagi hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat selalu. 崇拜结束， Saat 上帝祝福。